Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang Al-Hakim. Sebagaimana kita sedia maklum, hukum merupakan kitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, sama ada ia dinyatakan dalam bentuk iqtidai, takhir maupun wadi'i. Justru itu, takrifan ini telah menjelaskan secara tidak langsung bahawa hak untuk menentukan hukum syarak adalah menjadi milik mutlak bagi Allah SWT sahaja. Ini kerana Nabi Muhammad sendiri hanya berperanan sebagai penyampai mesej Allah sama ada menerusi ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah. Tambahan pula, sunnah itu sendiri pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk wahyu. Para ulama' juga telah berselisihan faham dan pendapat dalam menentukan sama ada akal juga boleh berperanan untuk menentukan sesuatu hukum ataupun tidak sebelum kedatangan Rasulullah. Lantaran itu, persoalan ini telah menyebabkan pandangan ulama' terbahagi kepada tiga, iaitu pandangan yang diutarakan oleh Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baik, hukum al-mahkum fih pertama. Al-mahkum fih atau al-mahkum bih merupakan konsep ketiga selepas hukum dan al-hakim. Ia dapat definisikan sebagai perkara yang ingin disampaikan menerusi kitab atau perintah Allah SWT kepada para mukallaf. Berdasarkan definisi ini, al-mahkum fih boleh dianggap sebagai subjek hukum yang disabitkan dengan suatu hukum sama ada ia dinyatakan dalam bentuk iqtidai, takhir dan wadi'i. Sebagai contoh, firman Allah SWT, dirikanlah solat, ini mengandungi arahan di dalamnya untuk menunaikan solat fardu yang mana ia merupakan al-mahkum fih yang disabitkan dengan hukum wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang ingin saya terangkan ialah al-mahkum fih. Dari perspektif hukum taklifi, al-mahkum fih hanya merujuk kepada perbuatan yang mampu dilakukan oleh mukallaf seperti menunaikan solat atau melangsaikan bayaran zakat daripada hartanya. Namun demikian, perbincangan al-mahkum fih dari perspektif hukum wadi tidak hanya merujuk kepada perbuatan mukallaf semata-mata. Bahkan, ia turut merangkumi faktor-faktor luaran yang mempengaruhi perbuatan mukallaf sama ada ianya dalam bentuk sebab, syarat maupun mani. Sebagai contoh, kemunculan anak bulan Ramadan merupakan mahkum fih yang mana ia menjadi sebab yang mewajibkan seseorang mukallaf menunaikan ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan membincangkan dan merumuskan serba sedikit mengenai al-mahkum alaih. Dalam membincangkan konsep hukum, kita juga perlu memahami satu lagi konsep yang mempunyai hubungan dengannya, iaitu al-mahkum alaih, atau dapat ditafsirkan sebagai latar belakang seseorang yang boleh dianggap sebagai mukallaf. Untuk melayakkan mereka menjadi mukallaf, mereka perlu memenuhi beberapa syarat yang digariskan oleh syarak, iaitu yang pertama, mampu untuk memahami kandungan dalil syarak serta perintah Allah terhadap dirinya. Yang kedua, memiliki al-ahliyah atau kelayakan untuk memikul bebanan dan tanggungjawab agama. Tambahan pula, kita juga tidak terlepas dalam memahami tentang al-awarid, iaitu elemen-elemen yang boleh mempengaruhi dan menghalang proses pentakrifan ke atas seseorang individu. Manakala al-awarid pula terbahagi kepada dua bahagian, iaitu as-samawiyah dan al-muktasabah. Sekian.